Okey, okey. Nanti gambar lagi kita tengok. Ini apa? Awak nak terlepas dah ni ya? Oh, terlepas. Ada Samsul lah. Duk pergi Biterah tu. Dia ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Segala puji itu sentiasalah kita rafa'kan, kita angkat kepada Allah dengan perkataan alhamdulillah. Dan selawat dan salam kita kepada Allah untuk Rasulullah, Nabi yang banyak menyaburkan bukti, bakti dan jasanya kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah ada ruang dan peluang kepada kita duduk di dalam majlis ta'lim setelah kita menghabiskan qiyam Ramadan kita. Alhamdulillah. Semayang tarawih ini elok kita didik hati kita dan lidah kita panggil dengan nama qiyam Ramadan, kerana dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi menyebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang qiyam Ramadan, sebelah malamnya qiyam Ramadan, sebelah siangnya shama Ramadan, dengan iman dan ihtisab, mengharapkan Allah, maka Allah akan ampun dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa dia. Subhanallah, dosa yang telah lalu Allah ampunkan. Yakni ikhwan, setelah itu, selepas daripada kita menghabiskan masa qiyam, kita bersantai pada waktu ini sebelum kita beradu dalam majlis ta'lim kita ikhwan, untuk kita melihat beberapa perkara.
Pertama, kita cuba mengambil sedikit nasihat daripada Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam tulisan dia yang begitu masyhur yang bernama Zadul Ma'ad. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibn Qayyim cerita, dia kata ada 4 perkara, ataupun ada 4 sifat. Kita muhasabah diri supaya kita tak terkena 4 sifat ini. Kerana 4 karakter ini, 4 tabiat ini, dia bukan tabiat daripada orang baik-baik. Bahkan dalam Zadul Ma'ad, Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim qaddasallahu ruhahu, dia menggunakan perkataan 4 tabiat buruk ini, dia kata boleh sampai pada peringkat Allah Jalla wa'ala menjempitkan hidayah daripada kita. Allah boleh sempitkan hidayah dia. Termasuk hidayah apa? Hidayah rezeki yang barakah. Rezeki ni ikhwan ada 2. Satu dengan makna rezeki, dia jenis benda rezeki yang masuk. Makan, minum, kekayaan, kesihatan, ilmu, boleh beramal saleh, itu adalah rezeki. Lagi satu, Imam Ibn Qayyim kata apa dia? Rezeki yang masuk itu, kalau nama dia duit, nama dia kesihatan, nama dia kekayaan, harta benda, pangkat, pengaruh, ilmu, ini di atas nama keumuman. Semua makhluk dapat. Binatang cara rezeki binatang, manusia cara manusia. Binatang ada kedudukan dia, tapi alam binatang lah. Kedudukan rimau, kedudukan singa. Binatang lain dengar takut. Orang sebut nama ular, orang takut dengan ular ni. Dia ada nama, dia ada kedudukan, dia ada gah dia. Dia ada pangkat dia, dia ada kedudukan dia. Tapi rezeki dengan makna yang kedua, apa dia? Bila Allah bagi pada kita duit, Allah bagi harta, Allah bagi kesihatan, Allah juga bagi dia punya saudara kembar dia, barakah. Pengapit dia, sandingan dia. Allah bagi duit, Allah bagi barakah. Allah bagi sihat, Allah bagi barakah. Allah bagi waktu, Allah bagi barakah. Allah bagi umur, Allah bagi barakah. Allah bagi anak, keluarga, sahabat, Allah bagi barakah. Yang ni kata Imam Ibn Qayyim, tak semua orang dapat. Yang nama rezeki, semua makhluk dapat. Yang ni Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada suratul Baqarah pada ayat 245. Dalam suratul Baqarah ayat 245 Allah Ta'ala katakan bahawa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'una. Allah kata, dan Allah lah yang boleh menyempitkan, dan Allah lah yang boleh meluaskan, Allah lah yang boleh melapangkan, Allah lah yang boleh menyempitkan, dan wa ilaihi turja'una, dan hanya kepada Allah lah kesemua mereka akan dikembalikan. Jadi ikhwan, Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia kata 4 perkara ni dia boleh menyebabkan barakah kepada sesuatu pemberian Allah itu macam terhalang. Itu kalau kita nak tahu lebih panjang, kita tengok di dalam Ad-Da' wa Dawa' ataupun di dalam Al-Jawabul Kafi. Saya hanya memetik daripada Zadul Ma'ad ini. Pertama dia kata apa? Dia kata tabiat ni kita hindari. Kita hindari. Sekurang-kurangnya 4 ini. Saya ambil 4 ini sahaja. Dia kata hindari. Jangan bagi ada pada kita. Apa dia ikhwan? Ibn Qayyim kata tidur selepas subuh. Jangan tidur lepas subuh. Dengan makna kata apa? Masa gelap tu, matahari belum naik, bumi belum disuluhi matahari, macam ayat yang kita baca tadi, apa? Wadduha wal laili idza saja wasyamsi wadduhaha. Itu bila katalah lepas subuh kita rasa macam tak larat, kita zikir tak? Zikir, baca Quran ke apa, kita rasa nak tidur, kita bagi cahaya matahari tu naik. Bila cahaya matahari tu naik, bermakna gelap
Itu dah habis dah, matahari naik, barulah kita nak tidur ke nak apa. Kecuali kata dia orang sakit yang dia memang tak boleh nak tahan dah. Habis sembahyang subuh tu sakit sungguh, sakit amat-amat sakit. Itu lain bab. Bab keuzuran ni lain bab. Kerana dalam hukum fiqh menyatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kalau keadaan itu memang darurat, banyak perkara yang dilarang boleh dilakukan kerana darurat tadi. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesusahan itu membuka ruang, keluasan apa yang terlarang dapat dilakukan kerana keuzuran itu, kesusahan. Tapi kalau tak ada apa-apa, hanya mengantuk biasa saja hari Minggu, nak tidur lah, boleh tidur, lena boleh, tapi bagi matahari naik. Kalau ini diamalkan, kata Imam Ibn Qayyim, barakah pagi itu akan terhalang. Sebab banyak barakah pada waktu pagi ni, ikhwan. Kita boleh dapat pahala umrah. Kita boleh dapat pahala umrah. Kalau kita lepas daripada waktu subuh tu kita baca zikir pagi dan petang. Ibn Qayyim kata kalau tak boleh baca zikir pagi dan petang, baca ibu segala zikir. Apa dia? Tilawatul Quran. Baca Quran. Kita tak ada wirid zikir pagi, ambil Quran buka. Kerana siapa membaca Al-Quran, dia telah berzikir dengan zikir yang paling utama. Satu, kata Imam Ibn Qayyim. Yang kedua, Imam Ibn Qayyim kata jauhi sifat yang kedua ni. Apa dia? Iaitu sifat sedikit solat. Dia tak mau bagi masa dia untuk solat. Dia kurangkan masa dia dengan solat. Kalau dia solat fardu sikit, tak cukup, dia pandang remeh sembahyang-sembahyang sunat yang menjadi sunat muakkad, sunat rawatibnya muakkad, dia pandang remeh. Kalau sakit, kalau ada kepentingan, itu lain bab. Saja-saja dia elakkan diri dia daripada menghabiskan masa rokok, sujud kepada Allah Ta'ala dengan dia tak buat aktiviti lain. Macam Imam Ahmad bin Hanbal kata, seorang ulama yang bangkit tengah malam, dia mungkin sikit solat, tetapi dia menghabiskan masa dia banyak dengan ilmu. Dia munakasyah ilmu, dia murajaah ilmu, dia selesaikan masalah orang. Itu lebih besar daripada solat banyak rakaat. Tapi orang ni, dia tak habiskan masa dia dengan ilmu. Dia solat dah sikit, dia mungkin tidur lambat, solat sikit, tapi dia habiskan benda dia dengan benda-benda lain, benda yang tak boleh nak tampung kerugian dia itu. Maka Imam Ibn Qayyim kata tabiat ini patut dijauhi kerana dia akan menyebabkan barakah itu tidak masuk dalam usaha-usaha kita dan pemberian Tuhan pada kita. Terutama salat 5 waktu. Sehari semalam seorang Muslim kena salat 5 waktu. 5 waktu. Tak boleh kurang dan tak boleh lebih. 5 waktu. As-salawatul khams. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sehari semalam. Fil yaumin wa laylah. Sehari semalam. Daripada waktu nahar sampai waktu lail. Daripada siang sampai ke malam. Sehari itu kita ada sembahyang 5 waktu. Kita start dengan subuh, kita akhirkan dengan sembahyang isyak. Tengah-tengahnya ada maghrib, tengah-tengahnya ada lohor, ada asar. Meninggalkan solat dengan sengaja, maka akan menyebabkan kesempitan, menyebabkan Allah tarik barakah dalam setiap pemberian Tuhan. Ketiga, Imam Ibn Qayyim kata apa dia? Sifat malah. Tunjuk malah kita. Terutamanya malah dalam mendekatkan diri pada Allah dan malah di dalam melakukan kebaikan, al-khair. Malah dalam melakukan khairat. Quran kata fastabiqul khairat waf'alul khairat. Allah kata bersegeralah kamu melakukan kebaikan. Berlombalah kamu di dalam melakukan kebaikan. Maka dia jadi satu orang yang cukup malah. Maka sifat malah ni yang Allah gambarkan dalam Quran adalah sifat munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau depa bangkit sembahyang pun yang nampaknya sifat malah. Kalau nampak depa macam cergas, itu kata Allah yuraunan nas. Depa ada niat lain. Bukan niat kerana Allah, tapi niat untuk menunjukkan kepada orang ramai.
wala yazkurunallaha illa qalila. Depa ni adalah orang yang sikit sangat dalam hati dia ingat pada Allah. Sifat malas. Kata malas ni menyebabkan kita tangguh kebaikan demi kebaikan. Kita baca Quran, malas lagi ya. Masa panjang lagi. Malas ha. Kita nak pergi mengaji, malas ha. Malas ha. Kalau sifat malas itu dah keluar daripada mulut dia malas, itulah yang ada dalam hati, apa sahaja dia buat, maka benda tu tak akan jadi sempurna. Katalah dia malas nak pergi mengaji, nak pergi kuliah, dengar ceramah dia malas. Bila orang bersungut kedai dia pergi juga, tapi dia pergi ujung-ujung. Dia pergi ujung-ujung tu dia pergi dengan sifat malas, dia hilang adab, dia hilang fokus, dia hilang kepahaman, dia hilang segala-gala. Maka walaupun dia duduk dalam majlis taklim, walaupun dia duduk depan Quran, dia buka Quran, tapi benih malas tu ada dalam hati, menyebabkan semua pendekatan diri dia kepada Allah tidak ada barakah. Yang inilah ikhwan, seorang yang terkenal dengan nama Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia juga seorang yang kontroversi, tapi saya ambil belah yang motivasi dia cakap. Dia kata dalam banyak-banyak benda yang pelik dalam dunia ni ialah apabila seorang hamba melakukan ibadat, tiba-tiba ibadat tu tak bawa dia sampai pada Tuhan. Yang ni cukup pelik. Dia semayang, dia ambil ayat semayang, dia nak semayang, dia tutup aurat, dia patuhi semua syarat sah semayang, syarat wajib semayang, rukun semayang, tapi semayang tu tak bawa dia sampai pada Tuhan. Dia kata yang ni cukup pelik, yang ni amat-amat pelik. Sepelik mana? Sepelik orang yang Nabi sebut dalam riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah. Nabi tanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Sahabat kata orang yang muflis. Perkataan muflis tu biasa dengar. Mungkin sahabat kata orang itu dia ni satu orang yang malahu mata' wala dirhama wala mata'. Duit tak ada, hak tu tak ada, hak ni tak ada. Lepas tu Nabi jawab dengan perkataan yang sahabat jadi terpegun. Sebab Nabi kata muflis, so sahabat nampak muflis lah. Bank Istihar lagu tu. Tapi tak tahu dalam orang buat ibadat ni ada orang muflis. Yang tu yang tak perasan. Maka Nabi jawab pada sahabat, orang yang muflis tu orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji. Tapi bila dia balik bertemu Allah dengan khazanah ibadat dia, maka dia kena berhadapan dengan satu hisab. Hisab apa? Mai satu orang qazafa hadza, daraba hadza, safaka hadza, safaka dama hadza, syatama hadza. Dia pukul orang tu, dia tumpahkan darah orang tu, dia fitnah orang itu, dia maki orang itu. Maka akhirnya diambil semua ini yang kata muflis yang tak disangka-sangka. Diambil semua ibadat yang katalah dia sembahyang zuhur hari itu, dia kata usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal adaan lillahi ta'ala di belakang tu, rupanya bila sampai di depan Allah bukan lillah. Macam mana nak kata lillah kalau ibadat tu tak bawa dia dekat pada Allah? Maka akhirnya terbalik. Semua tu dijadikan sebagai pembayaran hutang dia di dunia, dan kesalahan orang tu mai pada dia. Yang ni yang tak dapat fikir. Macam mana ada orang boleh muflis? Perkataan muflis tu yang dipaham dalam konteks dunia, tiba-tiba Nabi kata ada di akhirat orang yang muflis, sama muflis macam dalam dunia tu. Tapi kalau muflis akhirat, wa huwa minal khasirin, yakni wa huwa minal halikin, dia akan binasa, terjun dalam neraka. Jadi Imam Ibn Qayyim kata kalau ada orang tu buat ibadat, dalam benih diri dia ada satu perkataan malah. Sebab Nabi minta lindung kepada Allah daripada sifat malah ni, minal ajzi wal kasali, dengan perkataan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung padamu daripada lemah dan malah, rasa lemah dan malah. Kita tak lemah, tapi perasaan lemah tu syaitan tiup. Dia tiup,
Dia bagi kita rasa lemah. Kita tak lemah sebenarnya, kita kuat. Tapi dia tiup supaya kita tak buat kerja. Malah Itu yang ketiga kata Imam Ibn Qayyim. Yang keempat, Imam Ibn Qayyim kata dalam Zadul Ma'ad, apa dia? Dia kata sifat khianat. Sifat khianat. Kalau bahasa Melayu, khianat ini dia lawan pada amanah. So kita pun tak tahu nak terjemah khianat ni apa. Khianah. Bila kita nak faham khianah, kita selalu cakap amanah. Kata orang ni bagi amanah, dia khianat. Khianat. Allah Ta'ala guna perkataan khianat dalam Quran ni. Bila Allah Ta'ala cerita isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, akhir daripada surah Tahrim. Allah kata Allah buat dua contoh wanita tak baik ni, wanita tak bagus ni. Allah kata dua orang, mereka ini di bawah dua hamba kami yang saleh, iaitu Nuh dan Lut. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Allah Lut. Allah guna perkataan fakhanatahuma, isteri Nuh, isteri Lut, kedua-duanya khianat pada suami dia. Imam Qurtubi masa dia tafsir ayat ni, dia nak bagi kita faham makna khianat ni. Dia kata perkataan fakhanatahuma, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut khianat. Imam Qurtubi kata bukanlah isteri Nabi Nuh tu ada laki-laki lain, bukanlah isteri Nabi Lut itu ada laki-laki lain. Sebab kalau kita kata perempuan tu khianat, apa maksud kita? Dia ada laki tapi dia khianat. Maknanya dia ada hero lain. Tengah dia bergelak isteri orang tu, dia ada orang lain. Dalam tak cerai tu, dalam tak cerai, dia masih bergelak isteri orang, tapi dia bawa jantan lain. Bukan jantan kerja atas urusan kerja dah. Memang apa panggil? Melibatkan perasaan ni. Memang boyfriend lah. Bahasa kita kata boyfriend dia sungguh, tapi dia ada suami. Tak cerai lagi pun dia dah bawa. Itu perkataan khianat. Tapi bila mai kes Nabi Nuh dengan Nabi Lut, Allah kata dah, isteri Nabi Nuh tak buat kerja tu, isteri Nabi Lut pun tak ada, itulah suami dia. Tapi kenapa Allah guna perkataan khianat? Qurtubi kata isteri Nabi Nuh, apa kerja dia sampai Allah panggil dia khianat? Kerja isteri Nabi Nuh ni, apa saja Nabi Nuh cakap, contoh buat bahtera, kerja dia keluar pergi bagi tahu ke orang laki dia gila. Dia beritahu ke orang laki dia gila, laki aku gila, dia nak buat bahtera. Dia kata hujan nak turun. Apa kerja isteri Nabi Nuh, Imra'ah Lut ni? Kerja dia, bila ada tetamu laki-laki yang mai jumpa Nabi Lut, kerja dia pergi habaq pada orang kampung, kata di rumah kami ada tetamu laki-laki cantik, kalau hampa nak mengorat mai. Dia suruh laki-laki mengorat laki-laki. Isteri Nabi Lut buat lagu ni, isteri Nabi Nuh buat lagu tu. Allah turunkan ayat pada Nabi Muhammad guna perkataan fakhanatahuma, kedua-duanya khianat. Kerana tu Hujatul Islam Imam Ghazali dia ambil perkataan ni, dia bahas dalam kitab dia Bidayah. Apa erti khianat? Khianat itu adalah orang yang tidak menjalankan amanah. Menjalankan amanah tidak seperti perjanjian, tidak seperti Tuhan suruh kita sembahyang. Itu perjanjian kita dengan Allah. Subuh ada waktu dia, ada masa dia, ada tempat dia. Tiba-tiba kita buat, tapi tak ikut perjanjian itu. Sembahyang di ujung waktu, sembahyang dengan tak seronok, rasa bebanan. Kesemua itu adalah ciri-ciri khianat. Ataupun tak buat langsung kerja, itu adalah khianat. Macam kita berkawan, kita kerja, kita hormat kawan, jaga aib kawan, tiba-tiba depan dia kita hormat dia, depan dia kita jaga aib dia, tapi belakang dia kita sebut aib tentang dia. Itu ciri-ciri khianat. Mak bapak depan anak puji anak ya mak, tapi belakang mak dia
dia beritahu ke orang, mak aku memang samdul. Khianat. Jadi perkataan khianat itu yang Imam Qurtubi nak cuba kita fahamkan itu bukanlah isteri yang nusyus kepada suami dia saja, tapi apa yang isteri Nabi Nuh buat, isteri Nabi Lut buat. Allah mengesahkan perbuatan itu adalah khianat. Banyak ikhwan pengkhianatan berlaku dalam agama sekarang. Sunnah Nabi itu adalah amanah. Bid'ah pengkhianatan. Tapi orang hari ini boleh angkat bid'ah ke depan, boleh sembunyi sunnah. Letak sunnah di satu tempat dalam hutan bagi orang tak nampak. Jadi apa saja soalan orang tanya, tak mau jawab ikut sunnah. Jawab ikut fikiran orang itu, ikut pandangan orang ini. Yang balik kepada makna sunnah itu apa dia? Ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa istiqrarin, itu sunnah itu balik kepada apa yang disandakkan kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, endorsement Nabi dah tak ada. Fa'alaikum bisunnati, itu Nabi pesan dalam satu pesanan yang besar, pesanan yang akbar, pesanan yang azim kepada umat. Nabi kata, fa'alaikum bisunnati, kamu akan lihat perselisihan yang banyak, kamu pegang dengan sunnah aku. Bila orang tanya, Nabi buat macam mana? Tak mau jawab Nabi buat macam mana, cari pergi ke lain. Yalah, memanglah Nabi tak buat, tapi itu dia pergi ke lain dah. Berlaku khianat. Kenapa susah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Apa yang Nabi semayang? Daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, semua Nabi ajak. Daripada semayang fardu sampai ke semayang sunat. Beza semayang sunat dengan semayang fardu itu apa? Bacaan dalam semayang sunat, bacaan dalam semayang fardu, kesemuanya Nabi ajak. Tapi bila orang nak jawab soalan, tengok macam satu soalan orang tanya apa hukum sembahyang sunat istinja. Soalan tu public, orang tanya apa hukum sembahyang sunat istinja. So datang kedua, saya nak tahu sembahyang sunat istinja ni ada dalam hadis mana, imam mana riwayat, dan apa kedudukan dia, dan apakah kesimpulan dia. Itu soalan dia. So orang yang nak jawab ni, dia pergi merata. Dia kata kalau mengikut riwayat sembahyang sunat istinja ni, riwayat dia tak kuat. Tapi walaupun Nabi tak jelas lah kata Nabi buat, namun dia satu jenis sembahyang sunat. Satu jenis sembahyang sunat yang sebenarnya kita tak memerlukan dalil. Jadi contoh kita keluar tandas, kita ambil uduk, kita dah boleh sembahyang sunat uduk dah. Dan kita boleh niat sahaja aku sembahyang sunat uduk, merangkap sunat istinja, boleh, dia kata. Kenapa nak jawab macam tu, ikhwan? Kenapa nak khianat dengan ilmu? Orang bertanya tentang petunjuk Nabi, kenapa tak jawab dengan jelas? Sunat istinja ni bukan riwayat dhaif, riwayat palsu. Bahkan masih ingat lagi guru kami menyebut tak ada riwayat. Tak ada riwayat. Lepas tu perkataan kita, sembahyang sunat ni kita tak memerlukan sangat dalil. Apa ni? Apa makna kita tak memerlukan dalil? Apa maksud dia? Betapa bodohnya orang jawab soalan tu. Betapa bodoh dan amat-amat bodoh. Perkataan kita tak memerlukan dalil sama dengan makna, dengan dia kata pada lain keadaan kita nak sembahyang sunat ni tak memerlukan dalil sangat. Sama dengan makna untuk sembahyang sunat ni kita tak perlu pun petunjuk Nabi. Sembahyang apa yang kita boleh sembahyang tak memerlukan petunjuk Nabi ni, kawan? Sembahyang apa? Sembahyang hadiah untuk orang mati. Kita tanya dari segi riwayat, ada ke tak ada? Tak ada. Sahih ke tak? Bukan kata sahih ke tak, palsu. Adakah kita nak kata untuk sembahyang hadiah ni kita tak memerlukan dalil sangat? Artinya untuk sembahyang hadiah ni kita tak perlu pun petunjuk Nabi. Habis nak ikut petunjuk siapa? Imam Ibn Qayyim tulis kitab yang bernama
a'lamul muwaqqi'in, dia kata urusan cuma ada dua, sama ada urusan di atas petunjuk ataupun urusan di atas hawa nafsu. Al-amru amraini la thalithuhuma, urusan cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Sama ada urusan itu mengikut petunjuk atau urusan itu mengikut hawa nafsu. Akhirnya berlaku khianat ilmu. Benda Nabi tak buat, orang tak berani kata Nabi buat. Orang tak berani kata Nabi tak buat. Benda Nabi tak buat, tak berani nak kata Nabi tak buat. Dan tak berani nak bagi tahu kata sunnah terpecah pada dua. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ada sunnah kita buat macam Nabi buat, macam Nabi ajak, amal macam Nabi beramal. Dan ada lagi satu sunnah tinggal sebiji macam Nabi tinggal. Orang tak berani cakap tajuk ni. Kenapa ikhwan? Nampak sangat pengkhianatan ilmu tu. Orang sanggup jawab macam syekh tu, macam syekh ni. Tak ada. Macam kita lah dalam bulan Ramadan lagu ni. Kenapa kita nak jawab seikhlas ilmu pada menyatakan bukan daripada Nabi, ikhwan. Bukan daripada Nabi. Daripada imam yang empat ni. Imam yang empat ni, mazhab yang empat. Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Empat imam. Dipanggil mazahib arba'ah. Daripada empat imam ni, tak ada seorang pun ajak kita sembahyang tarawih selawat. Tak ada. Soalan timbul. Mai daripada mana? Yang peliknya disebut Al-Khalifatul Awal, Khalifatul Thani. Taklah kata buat benda tak salah. Bukan soal salah tak salah. Soalnya kenapa tak ada jawapan yang jujur? Bukan dari Nabi. Dari Nabi tentu dah jawapan dia, sallu kama ra'aitumuni usalli. Aisyah sembahyang tarawih dengan Nabi, sahabat sembahyang tarawih dengan Nabi. Depa boleh cerita sifat bacaan Nabi, sifat rokok Nabi, panjangkah pendek surah apa Nabi baca, berapa malam Nabi keluar sembahyang tarawih, semua mereka boleh cerita. Selawat tengah sembahyang depa tak cerita. Depa lupa kah? Abu Bakar tak tahukah nama dia disebut oleh Nabi Al-Khalifatul Awal? Kalau sejak zaman Nabi dah sebut Al-Khalifatul Awal, tak perlulah lepas Nabi wafat pergi ada mesyuarat nak angkat siapa. Jawapan dari segi sunnah Nabi telah jelas ada, tapi orang tak mau ambil. Kenapa tak tahu ikhwan? Ini Imam Ibn Qayyim kata sifat khianat ni. Khianat dalam ilmu. Sifat tak jujur, tak melaksanakan tanggungjawab ilmu mengikut disiplin dia, ikhwan. Akhirnya balik pada imam mazhab, tak ada bab. Kalau Imam Syafi'i dalam Nawawi di dalam Majmu', bab apa dia buka? Kita nak lihat ni semua. Tak ada. Akhirnya yang kita jumpa amalan orang kita. Akhirnya amalan orang kita ni telah menduduki tempat jawapan seolah-olah itu agama. Akhirnya siapa yang tak jawab lagu tu dianggap salah pula. Tengok ikhwan, orang tak mau merujuk dah kepada sumber ilmu Quran Sunnah. Itulah saya fikir ikhwan, berapa kali selalu kita hurai pada makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tengok Abdullah bin Mas'ud kata, boleh tengok dalam Imam Ibn Kathir ketika dia tafsir surah Fatihah sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa dia kata? Dia kata ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan Nabi, jalan Muhammad. Jalan yang Nabi tinggalkan kita. Ihdinas siratal mustaqim itu Muhammad. Jadi kalau kita sembahyang bukan macam Muhammad, kita zikir bukan macam Muhammad, kita wirid bukan macam Muhammad, kita pergi buat aksesori sini, aksesori sana dalam ibadat bukan macam Muhammad, bermakna kita tak duduk di atas jalan yang lurus. Yang ni ikhwan nak terang kepada umat, seolah-olah kita menerangkan kepada umat kembali kepada jalan Nabi. Kita macam pengkhianat. Orang yang tutup jalan Muhammad itu dikatakan orang amanah. Ini benar-benar Nabi sebut ikhwan tak berlaku kiamat, sehingga kita akan lihat sanawatun khadda'at,
sanawatun khadda'at, zaman-zaman yang gersang dan tandus dalam riwayat Ibnu Majah. Yusaddaqu fiha al-kazib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang benar dikatakan bohong, orang yang bohong dikatakan benar, orang yang khianat dikatakan amanah, orang yang amanah dikatakan khianat. Akhirnya kalau itu dah jadi tunggi langgang, Nabi kita tengoklah satu keadaan di mana agama ini akan dijaga. Yang boleh bercakap agama, yang boleh bagi pandangan dalam agama, yang kawal urusan agama adalah golongan Ruwaibidah. Sahabat pun tak bisa dengar Ruwaibidah ni. Sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Nabi kata, golongan selekeh, Nabi kata. Tapi mereka bercakap agama seolah-olah mereka menjaga kepentingan orang ramai. Tapi mereka selekeh, Nabi kata, Ruwaibidah. Itu bila orang tanya pada ulama salaf, apakah di antara makna Ruwaibidah ni selekeh? Dia kata selekeh ahlu bid'ah ni, cukup selekeh. Mereka dipanggil golongan saghair, golongan yang rendah, selekeh. Sunnah dipanggil kabair, golongan yang tinggi dan mulia. Akhirnya jawapan tak akan sampai pada Nabi, ikhwan. Punya susah di akhir zaman ni. Kita nak lihat hadis Irbad Ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, punya susah. Dan Nabi kata addu alaiha bin nawajis, punya susah kita nak tengok orang berpegang, susah amat-amat. Sampai kalau ada orang, kalau dalam masyarakat kita, kalau kita tanyalah pendedahan ilmu berlaku tak seperti yang sepatutnya, tengok ada orang baca talqin berdiri, menjadi satu masalah kepada masyarakat. Oh, ini Kristian lah, menyerupai Kristian lah. Terlupa dia bagaimana Nabi dia baca talqin. Kenapa ikhwan? Kerana selalu jawapan diberi menyembunyikan sunnah. Sunnah tu disembunyikan. Akhirnya sunnah dianggap mungkar. Dia tengok orang baca talqin berdiri, dia terkejut. Kerana dia tengok selalu orang baca talqin duduk. Talqin pertama baca duduk, kemudian maksud talqin tu apa dia? Maksud talqin tu mengajak si mati. Maksud talqin tu apa dia? Maksud talqin tu bertahlil di atas kubur, baca Yasin. Kesempurnaan itu cukup, baru nama talqin. Hampak tikak mengkuang. Kalau dia tengok ada orang bercakap atas kubur, tak ikut urutan tu, dia kata mungkar. Dia kata mungkar. Dan kalau kita tanya balik kepada dia, bagaimanakah talqin yang dia faham ni, yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dia? Sebab talqin hal agama. Apakah yang contoh dia pernah tahu daripada Nabi dia? Itu kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ketika dia lalui hadis Abu Hurairah, hadis Muslim, yang Nabi kata la ayyajlisa ala jamrah, siapa duduk atas bara api, duduk atas bara api, kemudian bakar pakaian dia sampai kena ke kulit dia, Nabi kata khair, itu lebih baik daripada dia duduk atas kubur. Imam Nawawi ketika dia sampai hadis ni, dia guna satu perkataan, semua boleh tengok dalam Syarah Muslim. Dia kata apakah makna julus? Al-julus ay al-qu'ud. Dia kata maksud duduk tu bermakna tak boleh duduk. Syaukani dalam Nailul Autar ulang benda yang sama, hadis yang sama. Dia kata maksud duduk tu tak boleh duduk. Letak papan punggung kita atas kubur tu jangan. Tempat kita ni punya kubur, ikhwan, setiap inci ada mayat. Cuma kita ni, kita kata ya juzu daus, dibenarkanlah kita langkah-langkah tu pasal kita punya muamalat nak tanam mayat lah, nak bersih kubur tu saja. Tapi sampai kita nak pergi bertenggek, keliling kita ada kubur, maka afdalnya kita berdiri. Umat tak tahu, ada larangan. Kenapa? Kerana selalu dalam ilmu jawapan tak terus daripada petunjuk Nabi Muhammad. Akhirnya bila ada orang baca talqin tak baca Yasin, baca talqin tak buat tahlil, baca talqin tidak bercakap dengan mayat, dianggap itu bukan talqin. Tambah berdiri pula dianggap lagi bukan talqin. Sedangkan ada petunjuk daripada Nabi macam tu, umat tak tahu. Kenapa ikhwan? Berlaku pengkhianatan dalam ilmu. Akhirnya jadi masalah. Orang
dikatakan pada orang yang sembahyang tarawih 8 rakaat pemalas lah, tak ada hadis lah, sampai macam tu ikhwan. Tu saya ingin katakan ikhwan, sebesar-besar fitnah orang tuduh orang sembahyang 8 rakaat itu tak ada hadis dan pemalas. Saya kata pergilah tengok orang sembahyang 8 rakaat macam mana kesyahduan mereka. Dulu ada ustaz kita baru meninggal, Ustaz Abdul Wahab bin Awang kecil. Ustaz Abdul Wahab dia balik Madinah, Allahumma ghafirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika Ustaz Wahab jadi imam bulan puasa 8 rakaat, 11 rakaat, semua orang tumpu belakang dia kerana orang rasa terlalu nikmat sembahyang yang tak tergesa-gesa, bacaan dia sedap, menarik perasaan kita. Duduk belakang Ustaz Wahab rasa macam duduk di Madinah. Siapa yang pernah sembahyang di Madinah time tu 80-an 90-an, balik aja ke Madinah orang cari nak sembahyang di belakang Ustaz Wahab. Dia dah meninggal dah sekarang. Tenang, syahdu. Sembahyang 8 rakaat di belakang Ustaz Ikhwan, Ustaz Khairul Ikhwan, syahdu. Tak percaya datanglah 10 malam terakhir ni di Masjid Karwa. Ustaz Ikhwan jadi imam. Baru ni didis Ustaz Ikhwan jadi imam. 8 rakaat, macam mana punya syahdu? Macam mana punya syahdu? Tapi masih lagi orang jawab secara tidak ilmu lagi. Sampai orang boleh kata tak ada hadis dan boleh bercakap lagu tu dalam khutbah Jumaat. Tuan-tuan, tidak ada hadis sembahyang 8 rakaat. Tak ada hadis. Sampai macam tu ikhwan, disembunyikan kebenaran. Dan akhirnya merebak. Orang kampung, oh tak ada hadis, oh tak ada hadis, oh tak ada hadis. Sembahyang tarawih ni, ini set dia, ini package dia. Rakaat dia banyak lagu ni. Cara pelaksanaan dia begini, cara dia begini. Kalau lain daripada ini, ini bukan sembahyang tarawih Ahlus Sunnah. Ini nama puak-puak lain. Sampai khianat ilmu macam tu. Sampai macam tu ya kawan. Maka ini Imam Ibn Qayyim kata sifat khianat ni kena jauhi. Bila kita ada sifat lagu ni ikhwan, barakah tak masuk dalam ilmu kita. Barakah tak masuk. Pasal itu syaitan ni cukup takut kalau kita dedahkan petunjuk Nabi kepada umat. Sebab maklumat itu telah orang tahu. Sebaik-baik petunjuk Muhammad dalam hadis Muslim. Wa khairal hadi ataupun wa khairal huda Muhammad atau wa khairal hadi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Hadis Jabir, hadis Muslim. Sebab Nabi menyebut sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, bimbingan Muhammad, asuhan Muhammad, didikan Muhammad, teladan Muhammad, tuntunan Muhammad. So kalau kita nak sembahyang macam Muhammad, bimbingan Muhammad, sebaik-baik sembahyang. Nak zikir macam Muhammad, sebaik-baik zikir. Nak wirid macam Muhammad, sebaik-baik wirid. Nak melakukan ibadat-ibadat sunat macam Muhammad, sebaik-baik jalan Muhammad. Dan wasyarral umur, seburuk-buruk pekerjaan, muhdatsatuha, tinggal petunjuk Muhammad, reka cara sendiri. Nabi kata syarral umur, buruk. Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah. Yang semua kamu reka ni tak pernah berjumpa dengan petunjuk, dia akan jumpa dengan dalalah. Ikhwan, hadis macam ni, perkataan macam ni disembunyikan dalam ilmu kepada umat Muhammad. Macam mana Nabi sembahyang Jumaat, macam mana para sahabat sembahyang Jumaat, macam mana Nabi sembahyang sunat, para sahabat sembahyang sunat. Saya sampai hari ni kata ikhwan, sampai hari ni kita kalau tengok cara orang kita melaksanakan, kita kata tajhizul mayit, pengurusan kepada mayat. Macam mana kita nak bagi tahu pada orang yang ni tak ada, yang ni bukan masalah ada tak ada, nak bagi tahu yang ni bukan daripada bimbingan Nabi. Dan macam mana nak faham pula kepada umat bila kata bukan daripada bimbingan Nabi ni, maksud dia apa? Maksud dia apa? Ini bukan sunnah. Satu. Yang kedua, makna bukan sunnah tu apa dia?
Umat tak tahu muatan kalimah tu, nilai kalimah tu. Memanglah bukan daripada sunnah, tapi orang duk buat banyak dah. Dia tak nampak. Bila kata bukan sunnah tu, dia tak nampak. Dia kena lari. Lari macam mana? Lari macam mana kita nampak binatang buas. Lari selari-larinya. Jangan terlibat. Dia tak nampak yang tu. Kenapa ikhwan? Puluh dan ratus tahun tak diberi penjelasan kepada umat. Tak ada. Saya bagi satu contoh macam mana nak ajak pada umat. Fikir makan dalam. Kerana dianggap punya sesat lah benda ni. Kita nak ajak kepada umat semayang. Niat semayang. Satu, niat semayang. Kedua, kita nak ajak kepada umat kepahaman kepada ayat mutlak dan ayat musta'mal. Oh, jangan main kawan. Jangan main. Saya ingat lagi satu pakcik, dia kata kat saya, kalau aku tak takut ke Tuhan, aku baling kasut lama dah muka ustaz ni. Ustaz tu ustaz mana? Ustaz ni ya. Dia kata kalau aku tak takut ke Tuhan, lama dah aku baling kasut. Kisah apa? Kisah ayat musta'mal. Ada dalam Sabilal Muhtadin pun ada. Imam Hujatul Islam ada dalam Ihya, boleh tengok. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kata apa? Kalaulah dalam ayat musta'mal ni pandangan Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik, alangkah baiknya. Ulama sampai kata lagu tu. Bermakna perbezaan ayat musta'mal dengan ayat mutlak tak ada lah perbezaan yang sampai setitik jatuh pun. Katalah begini, cawan begini. Ialah kita punya faham makna dua kolah kan. Macam begini. Saya masukkan tangan saya dalam ni, saya basuh. Ayat muka jatuh balik. Bolehkah saya nak pakai ayat ni balik untuk basuh tangan? Muka dah basuh dah, ni tangan basuhan pertama. Kata musta'mal. Musta'mal tak boleh. Musta'mal boleh untuk basuhan sunat, basuhan wajib tak boleh. Tapi kata Imam Ghazali, kalaulah dalam kes ni mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Imam Malik, soal jumlah ayat tu tak penting, tapi warna dia, bau dia dan rasa dia ubah tak ubah, dia hukum dia mutlak. Yang ni ikhwan nak pergi terang ke orang macam mana. Sebab dia rasa kalau dia ambil ayat tu tak betul-betul mutlak, wuduk dia tak sah, dia bawa pergi sembahyang, dia anggap dia macam main-main dengan Tuhan. Sedangkan tak ikhwan, pandangan bukan satu, banyak pandangan ada. Kita nak ajak orang sembahyang, kata pakcik begini sebenarnya pakcik. Tu macam pengalaman saya, satu orang kata aku lebih baik tak sembahyang. Dan memang aku tak sembahyang pun, daripada aku tengok hampa sembahyang subuh tapi tak ada kunut. Lebih baik aku tak sembahyang, dan memang aku tak sembahyang pun subuh, daripada macam hampa sembahyang subuh tapi tak ada kunut. Macam mana perkataan ni satu orang kampung boleh hafal, boleh hadam kalau tak ada orang ajak? Dan macam mana kepahaman rendahnya penguasaan ilmu orang yang ajak tu pada orang kampung tu? Begitu rendah ikhwan. Maaf saya kata, begitu rendah. Kita sembahyang pakcik, mudah. Semua jenis nama niat, tempat dia luang sembahyang. Pakcik nak apa pun, pakcik nak kasat ke, nak ta'arud ke ta'yin, luang sembahyang sebelum takbiratul ihram. Pakcik duduk ada tingkat sembahyang, pakcik ingatlah nak sembahyang apa. Kita sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ingat, bila nak sembahyang hanya dimasuk dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, habis. Bila mulut pakcik kata Allahu Akbar, fikiran pun nampak Allahu Akbar, hati pun terjemah Allahu Akbar, mulut kata Allahu Akbar, itulah salat. Habis niat di mana? Kesemuanya sebelum sembahyang, sebelum masuk lafaz Allahu Akbar. Di mana tempat qasar, ta'arud, ta'yin? Kesemuanya sebelum nak sebut Allahu Akbar. Tapi yang selalu kami diajak dalam kandungan takbir, kesemua itu betul pakcik, memang diajar, memang ada kitab, tapi tak ada satu pun pedoman dan petunjuk sahih daripada Nabi. Itu hanyalah pandangan semata-mata. Yang pandangan ni jangan jadi hukum mutlak dan mu'tamad. Salah, sangat salah.
Yang ni nak bagi faham pada orang ni macam mana ikhwan. Dan saya tak tahu kalau umur saya boleh panjang sampai umur Nabi Nuh, boleh selesai satu bab ni saja. Bab takbiratul ihram ni dengan bab ayat musta'mal. Belum tentu boleh selesai. Susah ikhwan nak jelas pada orang. Kenapa? Kita selalu menjawab. Orang-orang agama selalu bagi jawapan tak mau cedok daripada tempat dia. Tak mau ambil daripada tempat dia. Selalu nak kutip. Ini jawapan dia begini. Sama ada orang yang jawab itu tidak ada kemampuan, dia tak mau mengaku, ataupun apa, tak tahu masalah. Yang kita pun tahu, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi ikhwan. Maka yang jenis macam ni ikhwan, pengkhianatan dalam ilmu ni kena stop. Dan Ibn Qayyim kata ni susah nak stop ni ikhwan, daripada orang yang memang penyakit dia tidur lepas main subuh, orang yang malas nak sikit semayang ni, tak mau bagi masa, orang yang bermalas-malas, dan orang yang ada sifat khianat ni. Susah ikhwan nak luruskan balik. Susah. Habis tak ada orang jawab lagu tu. Habis tak ada. Macam satu contoh, katalah hak saya bagi ni mau contoh-contoh yang dalam hidup kita, contoh biasa. Orang tanya dia bila imam khatib baca khutbah sampai khutbah kedua, khatib baca doa, kita nak amin kah, kita nak angkat tangan kah? Soalan timbul. So orang jawab, iyalah kalau dah khatib tu sampai angkat tangan, kalau khatib angkat tangan, maka kita lebihlah lagi kena angkat, pasal khatib tu dia pemimpin kita, dia imam kita. Kalau dah imam angkat, kita angkatlah. Kaedah dia kalau imam baca doa kunut, kita kena bacalah. Kaedah dia lagu tu lah. So kalau imam dah baca doa, kita dengar, kita bacalah amin. Orang jawab demikian. Tapi kenapa susah sangat nak jawab? Jom kita tengok Nabi buat lagu mana. Orang yang mula sembahyang jemaah ni bukan kita ikhwan, Nabi dan sahabat. Ayat Jumaat tu turun kat Nabi dan sahabat. Kenapa tak ajak masyarakat tengok Nabi sembahyang lagu mana? Nabi berkhutbah Jumaat macam mana? Khutbah pertama, duduk sat, bangkit balik, khutbah kedua. Masa tu Nabi angkat tangan ke tak? Dan riwayat akan jelaskan sahabat angkat tangan ke tak? Sahabat amin ke tak? Kenapa susah sangat kita nak kembali audah ilal asl, nak kembali kepada masdar dia, kepada sumber dia, kepada asal dia. Susah sangat nak jawab lagu tu. Akhirnya bila jawab, jawapan kita selalu tidak ambil daripada Nabi. Macam tadi sembahyang sunat hadiah bermaharajalela, sembahyang sunat istinjah bermaharajalela. Wahai Nabi tak buat pun. Simple aja jawapan. Dah Nabi tak buat bukan bermakna kita tak mau buat. Lagi best orang jawab. Dah hang tak buat, tak ada lah. Cuba hang buat, ada lah. Subhanallah. Sampai pada peringkat kenuri arwah. Susah nak jawab macam Nabi jawab. Dia akan jadi seolah-olah Jepun etek Melaya. Orang lihat macam terancam sangat umat ni. Terancam sangat kalau jawapan itu kembali kepada Muhammad. Tak tahu ya kawan, macam mana kita, pemikiran kita jadi macam tu ya kawan. Jadi sangat-sangat masalah. Kita semayang macam Nabi. Lepas Nabi semayang, Nabi berwirid. Bahkan sebahagian daripada wirid Nabi ada dalam bentuk doa. Berwirid macam biasa. Tapi macam mana Nabi berwirid? Peringkat awal Nabi ajak para sahabat dalam hadis Bukhari, baca kuat, nak dengar bacaan sahabat, nak bagi sahabat dengar bacaan Nabi, bacaan yang betul. Lama-lama Imam Syafi'i sendiri kata, lama-lama dah tak ada kembali pada asal masing-masing wirid. Nak kembali pada sunnah tu, Allah ikhwan, jadi masalah. Ada seolah-olah macam ada satu rancangan dibuat, jangan bagi umat kenal sunnah Nabi. Seolah-olah, saya tak kata betul, saya guna perkataan seolah-olah. Punya susah nak habaq kata ini Rasulullah buat, ini cara Nabi. Kita sebut aja cara Nabi, mesti akan datang penentangan.
Kalau Nabi tak, orang boleh biadab ke Nabi sampai tarah tu. Kalau Nabi tak buat, tak bermakna kita tak boleh. Macam mana orang terfikir nak cakap bahasa lagu tu kepada Nabi? Macam mana, ikhwan? Ya subhanallah. Berkali-kali Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua benda, Al-Quran dan sunnah aku. Ya, kamu tak akan sesat sampai bila-bila selama mana kamu berpegang dengan keduanya. Pasal tu tengok Imam Malik, bila budak tu datang pakai ihram depan kubur Nabi dalam Masjid Nabawi, dia nak pergi umrah ke Mekah. Imam Malik kata, hang buat apa ni? Dia kata, saya niat umrah di sini. Saya tak tahulah kalau Imam Malik hidup sekarang, dia nak duduk tang mana dalam masyarakat kita. Kata Imam Malik, Nabi yang ajak kita buat umrah, tapi Nabi tidak niat di sini. Nabi tak jadikan kubur dia sebagai miqat. Nabi tak jadikan masjid dia sebagai tempat miqat. Miqat sana di Zulhulaifah. Hang keluar daripada sini, hang bolehlah hang nak mandi ke, hang nak apa, pakai kain tu siap-siap, tapi niat bukan di sini. Niat hang kena pergi ke sana, hang panggil Abiyar Ali, Masjid Ali, Zulhulaifah. Hampi sana, di situ tempat niat ihram hang. Dari situ hang berjalan pergi Mekah. Yang jawab tu Imam Malik. Dan orang ni boleh jawab pada Imam Malik zaman tu. Dia kata, apa masalahnya? Saya bukan memendekkan jarak, saya bagi lama lagi dalam ihram. Apa masalah saya? Imam Malik kata, ayul a'zam fitnah. Hang meletakkan diri hang dalam fitnah. Dia kata, fitnah apa? Imam Malik kata, fitnah apakah yang lebih besar kalau umat merasakan dia lebih mendapat petunjuk daripada Muhammad? Dan Imam Malik baca ayat 63 daripada surah An-Nur. Subhanallah, ikhwan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Biarkan orang yang khilaf dengan Allah dan Rasul ni, tinggalkan mereka. Nanti Allah akan ambil tindakan mereka dunia dan akhirat. Fitnah, Imam Malik kata, kalau kita merasa kita lebih dapat petunjuk daripada Nabi, sedangkan dia kekasih Allah, ayat liuk dia itu ada syafaat, darah dia itu pun berkat, diri dia tu daripada atas sampai ke bawah kita baca Syama'il Muhammadiyah. Tapi pelik orang hari ni, Syama'il Muhammadiyah dia baca, dia sayang ke jubah Nabi, dia sayang ke serban Nabi, dia sayang ke sugi Nabi. Sunnah Nabi tinggal itu dia tak sayang. Dia boleh buat ikut suka dia. Subhanallah, ikhwan. Sebab imam, kadang-kadang amalan yang orang buat tu sampai imam mazhab tegur, macam Imam Nawawi tegur dalam Al-Azkar, kenapa usul mayat nak kena baca Fatihah, nak kena baca Quran ni? Imam Nawawi sampai tegur, pun orang buat tak kisah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kita ada satu kitab nama Fatawa, kita panggil Fatwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ada fatwa Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, sampai dia sebut dalam fatwa dia sebut, dia kata apa? Kalau dah kita semayang mayat, habis semayang mayat, dia kata apa aktiviti kita nak buat itu kita punya pasal. Tapi habis semayang mayat, mayat dah tak boleh ada di situ, mesti diangkat tanam terus. Hang nak baca doa ke, hang nak khatib ke, hang punya pasal. Tapi mayat dah tak boleh ada situ dah. Itu fatwa daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Sampai orang tak peduli. Punya cara sebahagian kita mendidik umat ni sampai tak kenal langsung petunjuk Nabi, ikhwan. Akhirnya berseteru dengan petunjuk Nabi, berseteru. Bila ada pendakwah datang bagi tahu sunnah Nabi, dimusuhi pendakwah tu. Dan kadang-kadang orang macam ni ada kuasa dalam kerajaan, dia guna habis-habisan, ikhwan. Saya pun tak masuk akal di mana nak letak dalil-dalil dalam Quran, dalam nas hadis mengajak manusia kembali kepada Allah dan Rasul. Innama qaulal mu'minin iza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman bila diseru mereka kepada Allah dan Rasul, perkataan mereka kami dengar dan kami taat. Itu, ikhwan, kita nak kembalikan umat. Dan proses ini makan masa, ikhwan. Begitulah Syed Sabiq kena fitnah hampir 100 tahun. Begitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kena fitnah sampai mati. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah,
Imam Samsuddin Az-Zahabi, Ibnu Kathir, mereka kena Imam Barbahari. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Macam mana nak kembalikan umat. Tapi inilah dia ikhwan, punca dia ada di mana ikhwan? Punca dia ada di sini. Tapi Allah Ta'ala ikhwan, dia selalu bantu kita. Tengok Allah Ta'ala sebut apa dalam ayat dia. Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Kebenaran ni kalau kita cakap, kita selalu lapang dada. Kebenaran ni cakaplah di mana pun. Walaupun kita nak lafaz dia rasa pahit, tapi bila kita lafaz kebenaran, Allah cuci hati kita. Selagi kita tak keluarkan kebenaran, hati kita tak bersih. Alam nashrah laka sadrak. Dada Nabi ketat. Bila wahyu turun, nak cakap ke tak cakap, rasa berat. Allah kata, nashrah laka sadrak. Kami lapangkan bagi engkau dada engkau Muhammad. Bila apa? Bila Nabi sampaikan kebenaran. Saya tak tahulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah tu azab masuk penjara time tu. Saya masa di Iraq 20 tahun silam dapat melihat kesan-kesan penjara bawah tanah. Dia orang korek macam kita korek telaga tu, kira-kira boleh masuk satu orang dalam tu, duduk bersila itulah. Kalau dia kata seminggu, kalau duduk macam tahiyat akhir, dia gali lubang tu, celus lagu tu, duduk situ sebulan. Menguat kot tu tak boleh, kaki tak boleh nak berbetul. Agak-agak lepas seminggu kalau kita tak kawan tu lagu tu, penat dia jadi apa? Confirm paralyzed. Dia duduk penjara lagu tu. Tapi bila kita dengar perkataan mereka ni, menunjukkan kelapangan dada mereka. Penjara adalah tempat istirahat untuk aku. Kalau mereka bunuh aku dapat mati syahid. Kalau mereka buang aku ke negeri lain, aku melancong. Namun untuk stop kebenaran, aku tidak stop. Kerana mereka tak boleh pisahkan aku dengan syurga aku. Sesiapa yang tak dapat syurga di dunia, dia tak akan dapat syurga di akhirat. Maka syurga itu ada di hati aku. Itu perkataan orang yang dihukum. Tapi perkataan orang yang menghukum, sampai ke anak cucu mereka hidup tak tenang. Benar janji Allah, alam nashrah laka sadrak. Bila berlaku insyirah ini, apa jadi? Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka, kami angkat. Angkat apa dia? Bebanan kamu Muhammad. Ya ikhwan, nak sampai kebenaran di akhir zaman beban. Tambah kita berinteraksi dengan kuasa. Orang yang kuasa kadang-kadang tak kenal kebenaran. Kadang-kadang orang ada kuasa tak belajar hal ehwal kebenaran. Dan dia dikelilingi oleh orang yang tidak menyampaikan kebenaran. Macam mana kita nak sampai? Sampailah kebenaran daripada angle mana pun, dia akan nampak kejahatan. Hatta kita tegakkan sunnah, dia benci dengan kita. Muka kita dia benci, nama kita dia benci, kesemuanya dia benci pasal kita. Tak ada pasal dia benci pasal kita. Allah kata, wa wada'na anka wizrak. Kami angkat apa yang menjadi wizrak, bebanan kamu. Bebanan mana? Alladhi anqadha zahrak, yang ada atas belakang kau Muhammad. Macam orang letak raga di belakang, raga rotan tu, bubuh batu, bebanan, jalan tak boleh. Tapi kau sampai juga kebenaran Muhammad, sampai juga al-haqqu min rabbik. Akhirnya kata Allah, wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat bagi engkau Muhammad sebutan nama engkau bila disebut nama kami. Tengok, orang yang sampaikan kebenaran, Allah akan sebut nama dia. Dia tak mati ikhwan. Imam-imam mazhab kesemuanya penyampai kebenaran. Nawawi penyampai kebenaran, Syekhul Islam Ibn Taymiyah penyampai kebenaran, Syekhul Islam Ibn Qayyim penyampai kebenaran, Imam Al-Jassas penyampai kebenaran, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi penyampai kebenaran, Imam Barbahari penyampai kebenaran. Kesemua imam-imam penyampai kebenaran.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penyampai kebenaran, mereka dah mati, tapi Allah sebutkan nama mereka. Pemilik-pemilik ashabus sunan mati dah mereka, tapi Allah angkat. Wa rafa'na laka zikrak, bermula dengan kejadian Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran. Bila disebut kebenaran, diangkat nama orang-orang yang benar. Dulu masa mereka hidup, nama mereka tak boleh sebut, tapi nama orang yang tak bawa kebenaran ni, tak ada siapa sebut dah ni. Sampai hari ni kita sebut nama orang yang orang benci, Ibnu Taimiyah. Apa kita kata? Qaddasallahu ruhahu. Apa makna qaddasallah? Mudah-mudahan Allah sucikan roh dia. Sama dengan makna rahimahullahu ta'ala, Allah rahmati roh dia. Didoakan orang. Wa rafa'na laka zikrak. Tengok Allah kata, fa inna ma'al usri yusra. Itulah tabiat dia. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan dalam menyampaikan kebenaran itu ada kemudahan. Sekatlah macam ayak duk masuk, ayak nak berlaku bah, ayak duk masuk, sekatlah ayak tu pergi ke mana, ayak akan sampai juga ke tempat dia. Sampai tu saya kata berapa pengalaman yang pernah saya ikuti. Sampai seorang makcik tua umur dekat 80 tahun jumpa, tengok, oh Alhamdulillah, saya baru kenal sunnah Nabi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita jumpa di sebelah Rauk Pahang tu, orang muka orang asli, memang orang asli, tapi Alhamdulillah dia kata, saya belajar sunnah, saya tahu sembahyang cara sunnah. Hang sekatlah macam mana pun, perjalanan sunnah macam ayak serang. Hang tak ban pasir kot ni, hang letak ayak tetap akan sampai, dia masuk ke celah-celah. Siapa sangka Fir'aun boleh pagang istana dia dengan mengaku dia Tuhan. Lahir Musa dalam istana dia. Subhanallah. Lahir isteri dia beriman kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Allah ulang lagi sekali, inna ma'al usri yusra. Memang susah, tapi Allah kata kau akan lihat kesenangan dia. Kesenangan dia. Daripada bawah ni orang kenal sunnah. Orang kenal sunnah. Kadang-kadang kita tengok orang berani jemput penceramah yang mendedahkan sunnah, bagi tahu di tengah-tengah masyarakat. Penceramah tu pula jadi takut. Bolehkah saya nak pergi terang ni? Kata ustaz, mai terang. Kami nak dengar sunnah Nabi kami. Ustaz ni jadi macam apa? Kami tanggung risiko ustaz. Orang tak bercakap dah, ustaz pi kami duduk di belakang. Dah. Orang tak cakap dah lagu tu. Ustaz mai, kami duduk depan. Kami nak dengar sunnah Nabi. Siapa boleh halang kami dengar sunnah Nabi kami? Ya subhanallah. Allah kata, fa'iza faraghta fansab. Apabila kita dah selesai dah dengan satu usaha, ingat kata Allah, akan ada usaha yang lain. Maknanya kerja kita tak habis. Walaupun kerja kita tak habis, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika, maka kepada Rabb kamulah, hanya kepada Rabb kamulah farghab, kau kena berharap sungguh-sungguh. Maka akhirnya ikhwan, orang yang berjaya adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Maka kerana itu ikhwan, sama ada saya ataupun kawan-kawan memilih menyampaikan kebenaran. Apa sahaja petunjuk Nabi kita sampaikan. Yang bukan daripada Nabi kita cakap bukan daripada Nabi, supaya kebenaran itu kita sampai, kita tak masuk dalam perkara keempat ini. Ibnu Qayyim kata khianat. Maka empat benda ni Ibnu Qayyim kata apa dia? Dia boleh menghalang barakah dalam hidup kita. Dan dia boleh barakah ni bila tak ada ikhwan, semua kita dapat jadi sempit. Kita tak senang sebenarnya. InsyaAllah ikhwan, kita akan bersambung lagi, kita akan melihat lagi apakah dia sebab-sebab kesempitan hidup itu berlaku. Ini salah satu tajuk yang kita sedang bincang. InsyaAllah semoga ada keberkatan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Sepanjang bulan Ramadan ada lagi perbincangan kita insyaAllah ikhwan. Doakan kami di sini, kami doakan anda di sana. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Sam. Eh.